Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, sidang pendengar rumah ngaji Sri Rampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini dan kita sambung insya-Allah dalam tadabbur surah As-Sajdah, surah ke-32. Kita masih lagi dalam ayat-ayat permulaan, iaitulah kita berada pada ayat ke-4 dan ke-5 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy sesuai dengan kemuliaannya tanpa ada sebarang persamaan dengan makhluk. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin melakukan rujukan silang kepada surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-9 dan ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Baik, tuan-tuan puan-puan, ayat ke-9 dan ke-10 dalam surah Fussilat ini membawakan juga beberapa aspek yang serupa dengan yang Allah SWT sebutkan di dalam surah Sajadah, bahawa Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa yang relatif, tuan-tuan puan-puan, walaupun kita boleh terjemahkan fi sittati ayyam ni sebagai 6 hari, namun sebelum alam diciptakan maka hari itu adalah relatif kepada masa yang wujud pada ketika itu. Dalam surah Fussilat ni Allah SWT memberikan satu persoalan kepada kaum kafir Quraisy, dan di mana Allah SWT mengatakan qul a'innakum latakfurun, katakanlah wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tak patut innakum latakfurun, tak patut kamu kufur billazi khalaqal arda fi yawmaini, kepada Tuhan, kepada entiti kuasa yang menciptakan bumi fi yawmaini, 2 hari, ataupun seperti mana yang saya sebut tadi, masa adalah relatif pada ketika itu, kita sebut sebagai 2 masa. 2 masa. Dan dalam ayat yang ke-10 Allah SWT melanjutkan lagi dengan menyebut fi arba'ati ayyamin, dan iaitulah Allah menjadikan dalam 4 masa ini, di mana Allah SWT menjadikan gunung ganang yang dilimpahkan berkat kepadanya, wa qadara fiha aqwataha, dan Allah SWT menentukan bahan-bahan keperluan hidup bagi penduduk bumi yang sesuai bagi kejadian ataupun makhluk yang hidup di muka bumi ini, yang mana semua ini berlaku dalam arba'ati ayyam, 4 masa, ataupun walaupun kita terjemah 4 hari tapi kita lebih elok sebut sebagai 4 masa, sebab masa adalah relatif pada waktu itu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya cuba membawakan pada hari ini satu pengajaran bagi kita, adalah di mana kita sebagai makhluk Allah SWT hendaklah sentiasa merancang dan melaksanakan sesuatu perkara itu dari segi dengan cara yang teratur dan dengan berpandukan kepada sesuatu objektif yang tertentu, dan kita laksanakan secara baik ataupun secara yang Nabi SAW sebutkan sebagai an yutqinahu ataupun itqan, itulah dengan seelok-elok dan sesungguh-sungguhnya.
Baik tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, kenapakah saya nak membawa poin tersebut pada hari ini adalah kerana Allah SWT yang seperti mana yang kita tahu, kita membaca surah Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat. Kita selalu lalu kepada ayat kun fayakun, bahawa Allah SWT memang sangat-sangatlah berkuasa untuk menjadikan sesuatu itu secara kun fayakun, secara immediately ataupun serta-merta Allah SWT boleh jadikan. Allah SWT nak ciptakan dunia ini, langit dan bumi ini, kun fayakun, straight away, terus terjadinya 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Masya Allah, Allah SWT sangat-sangatlah berkuasa, maha berkuasa untuk menjadikan dalam bentuk sedemikian. Namun Allah SWT menyampaikan kepada kita, menerangkan kepada kita dalam surah Sajadah dan dalam surah Fussilat bahawa Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini dalam surah Sajadah dalam 6 masa, dan dalam surah Fussilat ni Allah SWT menceritakan tentang kejadian bumi dalam 2 masa, 2 masa kejadian bumi, dan disambung lagi dengan 4 masa dengan kejadian gunung ganang dan juga segala kandungan ataupun apa yang ada di muka bumi ini. Jadi walaupun Allah SWT mempunyai kuasa kun fayakun, namun Allah SWT tetap juga meletakkan maratib ataupun step by step prosedur, aturan, ataupun kita panggil sebagai due process, di mana Allah SWT menciptakan alam ini dari satu kepada satu. Bukan nak katakan bahawa Allah SWT tak mampu nak menciptakan alam ni sekelip mata dengan kun fayakun. Tidak, Allah SWT maha berkuasa untuk menjadikan sedemikian. Namun Allah SWT tetap juga meletakkan proses tersebut supaya kita manusia dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pengajaran, dapat sentiasa kita menerapkan dalam diri kita bahawa Allah SWT melakukan sesuatu tu dengan aturan, dengan proses-proses yang sebaiknya, dan Allah SWT menciptakan, Allah SWT menyampaikan lagi dalam surah Sajadah ni, kalau saya boleh lanjutkan dalam ayat yang ke-7 yang kita akan ulas juga nanti, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah SWT menciptakan sesuatu tu dengan terbaik. Dan walaupun Allah SWT boleh saja menciptakan sesuatu tu dengan tahap yang terbaik, kualiti terbaik, dengan sekelip mata, Maha Suci Allah, Allah boleh saja melakukannya, tapi Allah meletakkan proses-proses aturan tertentu. Jadi kita sebagai manusia, tuan-tuan dan puan, begitu juga dalam kita meletakkan sesuatu, apa yang nak kita buat dalam kehidupan kita, objektif kita dalam keluarga kita, objektif kita dalam pekerjaan kita, objektif kita dalam perniagaan kita, objektif kita, dan sekarang ni dalam tempoh masa kita nak melakukan ibadah korban, objektif kita untuk menunaikan korban pada tahun ini, pada Aidil Adha tahun ini, maka kita perlu meletakkan step by step prosedur bagaimana kita nak mencapai objektif yang kita letakkan. Adakah kita perlu untuk menyimpan bulanan sebanyak RM100? Contohnya, maka selama setahun kita akan dapat menyimpan sebanyak RM1,200 ataupun setidaknya RM1,000. Maka membolehkan kita untuk melakukan ibadah korban. Dan kalau kita nak pergi haji contohnya, kita memerlukan berapa sekarang ini? RM15,000, ataupun secara package sebanyak mungkin RM50,000 contohnya. Maka kita perlu meletakkan apakah langkah-langkah, step-step yang diperlukan untuk kita menyimpan duit untuk kita melaksanakan ibadah haji, dan juga untuk kita step by step yang macam mana untuk kita equip ourselves, kita acquire knowledge, ilmu berkenaan tentang fiqh haji, fiqh manasik, tata cara untuk melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, untuk kita memastikan kita dapat menunaikan haji dengan kualiti yang sangat baik.
Jadi tuan-tuan perempuan, ibrah daripada ayat ini, Allah SWT menjadikan langit dan bumi ini dengan step-step yang tertentu, dengan proses-proses tertentu untuk menunjukkan bahawa itulah dia sunnatullah, bahawa sesuatu itu diciptakan dengan proses-prosesnya. Maka kita juga dalam kita nak mencapai sesuatu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kerjaya kita, maka kita perlu meletakkan juga step by step tu. Jangan gopoh, jangan gelojoh untuk mendapatkan result-result tertentu. Untuk kita mendapatkan apa yang kita hajati, kita perlu mendatangkan batu loncatan, step-step yang diperlukan, apa yang kita perlu buat, ilmu apa yang perlu kita pelajari, berapa banyak duit yang kita perlu invest dari masa ke semasa untuk kita mencapaikan objektif-objektif yang kita kehendaki. Dan apatah lagi tuan-tuan perempuan, dalam kita membentuk anak-anak kita, contohnya apabila kita nak anak-anak kita menjadi seorang yang berakhlak mulia, seorang yang mempunyai akal yang baik, yang mempunyai pertimbangan rasional, yang mempunyai, kita katakan, kemampuan untuk menjadi al-faruq, iaitulah yang boleh membezakan antara baik dan buruk, maka perkara itu memerlukan proses, step by step. Macam mana kita membina akal mereka, macam mana kita melatih mereka berfikir, bagaimana kita spend masa untuk mereka, bagaimana kita berbual dengan mereka untuk kita menerapkan ilmu-ilmu asas-asas kefahaman agama, kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk membezakan yang baik dan buruk. Semua itu memerlukan proses, memerlukan perancangan dari kita, memerlukan kita meletakkan objektif dan kita spend masa, kita spend wang, kita peruntukkan perancangan, kita fikir untuk anak-anak kita, kita fikir untuk keluarga kita, apa yang kita hendak capai dalam tempoh setahun, dalam tempoh 5 tahun, dalam tempoh 10 tahun. Maka janganlah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita mengharapkan sesuatu terjadi secara miracle, sesuatu terjadi, sesuatu rezeki itu datang bergolek, ataupun sesuatu hasil itu datang dengan sebegitu saja. Kita nak anak kita menjadi seorang manusia, seorang Muslim yang baik, namun kita tidak meletakkan apa-apa proses, apa-apa step yang perlu kita buat untuk melahirkan objektif tersebut, maka ia tak akan datang begitu saja. Maka perlulah kita untuk merancang dalam segenap aspek dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan dapat menatijahkan kepada apa yang kita hajati dengan izin Allah SWT. Dan inilah yang kita namakan sebagai usaha kita, dan kemudian kita berserah kepada Allah SWT, kita bertawakal. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan dengan apa yang kita hajati untuk diri kita, kerjaya kita, rezeki kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya, pelbagai perkara yang kita hajatkan di dunia ini daripada perkara-perkara yang baik yang menatijahkan kepada kebaikan akhirat kita, insya-Allah. Jadi saya sudahi setakat itu dulu tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan kita akan sambung dalam sesi akan datang, insya-Allah, dalam ayat seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.